Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husna binti Muhammad Zulkifli. Nombor matrik saya P140410. Hari ini saya akan menerangkan tugasan saya mengenai rancangan pengajian harian. Saya memilih subjek Bahasa Melayu tahun 6. Dalam rancangan pengajian harian, terdapat mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6, tarikh dan hari pada 27 Mac 2024 pada hari Rabu, kelas 6 Ihsan, bilangan murid seramai 35 orang, masa pada pukul 9 pagi sehingga 9.30 pagi. Tema ialah kesihatan dan kebersihan, tajuk makanan sihat, kemahiran fokus, pengukuhan literasi dan aplikasi kemahiran bahasa. Saya memilih 5.0 aspek tata bahasa, standard kandungan 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, standard pembelajaran 5.1.3 memahami dan menggunakan pelbagai kata adjektif mengikut konteks. Objektif pertama, murid dapat mengenal pasti pelbagai bentuk kata adjektif berdasarkan bahan. Objektif kedua, murid dapat memahami cara pembinaan ayat dengan menggunakan pelbagai bentuk kata adjektif berdasarkan bahan. Terdapat 3 kriteria kejayaan. Yang pertama, murid dapat membaca dengan lancar petikan dialog yang diberikan. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 2 kata adjektif berdasarkan dialog. Yang ketiga, murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 ayat mudah dengan menggunakan kata adjektif. Fokus strategi pengajaran, berpusatkan murid, nilai murni ialah menjaga kesihatan diri, elemen berantas kurikulum, sains dan teknologi, kemahiran berfikir, mengaplikasi dan menganalisis. Terdapat 4 bahan bantu mengajar. Yang pertama, kotak ajaib, di mana di dalam kotak tersebut terdapat 1 makanan sihat dan juga 1 makanan tidak sihat. Seterusnya kita pergi kepada peta minda, petikan dialog dan lembaran kerja. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dapat sel induksi, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan penutup. Di set induksi ini mengambil masa 5 minit untuk guru memilih murid datang ke hadapan melihat apa yang berada di dalam kotak ajaib. Guru menyuruh murid untuk menyatakan apa yang mereka lihat dan guru mengaitkan dengan isi pembelajaran pada hari ini. Jadi kita pergi ke langkah pertama, mengambil masa 5 minit. Guru mengedarkan petikan dialog kepada murid. Murid diberi masa untuk membaca petikan dialog secara senyap. Beberapa orang murid diminta membaca petikan dialog. Guru memberi penerangan mengenai kata adjektif. Seterusnya kita pergi ke langkah kedua, juga mengambil masa 5 minit. Murid menyenaraikan kata adjektif yang terdapat dalam petikan dialog secara peta. Beberapa orang murid dipilih secara lawak untuk menulis kata adjektif pada papan tulis. Guru menyemak jawapan bersama-sama murid. Kita pergi ke langkah ketiga, mengambil masa 10 minit untuk guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. Dan murid diminta mengisi ayat mudah berdasarkan kata adjektif yang diberikan. Seterusnya kita pergi kepada penutup, mengambil masa 5 minit. Guru memberikan pujian kepada murid yang menunjukkan tingkah laku pemahaman yang baik. Guru merumuskan isi pelajaran dan bersoal jawab dengan murid. Setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah Solihah binti Muhammad Suhaimi, nombor matrik P139025. Hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian iaitu RPH yang telah saya rangka untuk subjek sejarah tingkatan 3. Bilangan kelas yang saya akan ajar adalah seramai 36 orang. Jadi saya ada beberapa pendekatan untuk menjadikan sesi PDP selama 30 minit lebih berkesan. Okey, tema yang saya pilih adalah kedatangan kuasa asing dan tajuk penentangan masyarakat tempatan. Kemahiran fokus yang saya fokuskan adalah kemahiran berfikir, kemahiran berkomunikasi dan juga kemahiran kerja berpasukan. Okey, untuk standard kandungan 8.1 iaitu penentangan masyarakat tempatan. Standard pembelajaran 8.1.1 iaitu menerangkan matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Okey, untuk objektif, saya nak anak-anak murid saya dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 matlamat perjuangan dan 2 bentuk penentangan masyarakat tempatan. Yang kedua, membangkitkan rasa empati dan menjana idea kepentingan menghargai perjuangan tokoh-tokoh tempatan. Dan terakhir adalah mewujudkan semangat kerjasama sepasukan dalam kalangan murid.
Okey, seterusnya untuk kriteria kejayaan, pelajar berani mengutarakan pendapat mereka tentang berkaitan topik secara sukarela dan pelajar dapat menyelesaikan 9 daripada 10 soalan melibatkan matlamat perjuangan masyarakat tempatan, dan terakhir adalah pelajar berjaya menyiapkan tugasan secara berkumpulan dengan baik. Okey, untuk strategi pengajaran, saya akan mengadakan pengajaran secara masteri dan juga kolaboratif, dan nilai murni saya terapkan adalah patriotisme dan bekerjasama. Elemen merentas kurikulum adalah nilai murni sahaja, dan kemahiran berfikir adalah menganalisis. Okey, untuk pengetahuan sedia ada, murid dapat mengenal pasti punca berlakunya penentangan masyarakat tempatan. Okey, untuk bahan bantu mengajar, saya ada menggunakan 6 bahan, iaitu buku teks, LCD projector, speaker, lembaran kerja, kertas mahjong dan juga marker pen. Okey, untuk set induksi selama 5 minit di sini, guru akan menayangkan video animasi pendek, dan untuk aktiviti, setiap pelajar perlu menumpu perhatian sepenuhnya kepada video animasi pendek yang ditayangkan. Seterusnya, pelajar diminta untuk memberi pendapat secara sukarela tentang kefahaman mereka tentang video animasi yang ditayangkan, dan pelajar yang berani memberikan pendapat secara sukarela akan diberikan hadiah. Okey, untuk langkah pertama selama 5 minit, menghuraikan matlamat perjuangan masyarakat tempatan. Okey, dekat sini aktiviti yang akan dilakukan adalah pelajar diberikan 10 soalan dan pelajar akan menjawab soalan dengan bimbingan guru. Okey, untuk langkah 2 selama 10 minit, mengklasifikasikan bentuk-bentuk penentangan masyarakat tempatan. Okey, aktiviti yang akan dilakukan adalah pelajar akan dibahagikan kepada 8 kumpulan, dan setiap kumpulan perlu memilih seorang tokoh dan membina kronologi peristiwa penentangan yang berlaku beserta latar belakang secara kreatif, dan pelajar perlu menampal hasil kerja yang dilakukan di hadapan kelas, dan ketua kumpulan yang dipilih oleh guru akan membuat pembentangan. Okey, untuk langkah 3 hanya selama 5 minit, menguji pemahaman dan penguasaan murid berkaitan penentangan masyarakat tempatan. Guru memilih pelajar dengan menggunakan aplikasi Wheels of Name. Nama pelajar yang terpilih akan menjawab soalan kebat yang telah disediakan, dan guru akan memberikan bimbingan kepada setiap jawapan yang diberikan oleh pelajar. Okey, untuk penutup selama 5 minit, merumuskan isi pelajaran. Okey, dekat sini, pelajar diminta untuk menjelaskan kepentingan menghargai perjuangan tokoh-tokoh tempatan, dan pelajar menjawab soalan yang diberikan oleh guru tentang kesan yang mungkin akan berlaku jika tiada penentangan yang berlaku dari masyarakat tempatan. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Elena binti Isman dari set 33. Saya akan menerangkan rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu tahun 6 bertemakan kekeluargaan. Tajuk unit 2 kesana ke sini. Kemahiran fokus adalah kemahiran mendengar dan bertutur. Bagi set induksi adalah teka tempat pelancongan, yang mana murid akan dibahagikan kepada 6 buah kumpulan. Guru akan memberikan ciri-ciri kawasan pelancongan sekitar Malaysia secara lisan. Jadi murid perlu berbincang dalam kumpulan dan meneka tempat pelancongan yang dimaksudkan oleh guru. Jawapan perlu ditulis atas kad jawapan. Fokus adalah untuk melihat keupayaan murid mendengar arahan guru, menulis dan mengeja nama tempat dengan betul. Seterusnya, pembangunan pengajaran dan pembelajaran. Langkah 1, 10 minit. Ceritakan pengalaman percutian. Guru akan memberi tempoh selama 3 minit bagi murid untuk merangka ayat pengalaman bercuti bersama keluarga secara ringkas dan menggunakan 3 baris ayat sahaja. Setiap murid diberikan peluang untuk menceritakan pengalaman mereka. Fokus adalah bertutur dengan menggunakan kata hubung untuk meringkaskan cerita. Langkah 2, 5 minit. Mengenal pasti manfaat bercuti bersama keluarga. Jadi pada langkah kedua, guru akan bertanyakan secara rawak sahaja kebaikan bercuti bersama keluarga. Sekurang-kurangnya 5 orang murid dipilih untuk menjawab soalan ini secara rawak. Fokus adalah respon murid terhadap soalan yang diberikan oleh guru. Untuk penutup, murid perlu melancang percutian mereka. Jadi guru akan memberikan tempoh selama 3 minit juga bagi murid untuk merancang percutian mereka bersama keluarga.
Setiap murid diberi peluang untuk menerangkan perancangan mereka secara ringkas. Jadi, fokus adalah untuk murid-murid membuat perancangan secara kreatif dan kritis, yang mana kreatif bermaksud mempunyai kebolehan untuk mengembangkan sesuatu idea dan kritis pertimbangan murid sendiri untuk menerima atau menolak sesuatu idea dengan alasan mereka tersendiri. Strategi pengajaran kali ini adalah berpusatkan konstruktivisme, yang bermaksud murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sedia ada. Seterusnya, menyesuaikan pengetahuan baru dan pengetahuan sedia ada untuk membina pengalaman yang baru. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah binti Hasni Basri, nombor matrik P140015, ingin membentangkan tugasan kedua bagi subjek kaedah mengajar. Bagi tugasan kedua subjek kaedah mengajar ini, kami dikehendaki membina satu rancangan pengajaran harian, iaitu RPH. Saya telah memilih subjek pendidikan Islam bagi tahun 1 Tarmizi yang bertajuk Huruf Jawi Tunggal. Masa yang diperuntukkan 30 minit dan bilangan pelajar seramai 36 orang. Standard kandungan: mengenal, menyebut dan menulis huruf-huruf Jawi Tunggal. Standard pembelajaran pula melakar dan membentuk corak dan garisan yang menyerupai bentuk huruf. Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat mengenal pasti bentuk-bentuk huruf Jawi Tunggal dengan tepat. Yang kedua, mereka cipta bentuk-bentuk huruf Jawi Tunggal dengan betul. Yang ketiga, menyusun huruf-huruf Jawi Tunggal mengikut turutan yang betul. Langkah pengajaran: yang pertama, set induksi. Selama 5 minit, guru menayangkan video huruf-huruf Jawi Tunggal serta pelajar perlu menumpukan perhatian dan menyanyi bersama mengikut video huruf Jawi tersebut. Fokusnya untuk mengingat semula setiap nama dan bentuk huruf-huruf Jawi tersebut. Langkah pertama, 5 minit, pelajar menentukan nama dan bentuk-bentuk huruf Jawi Tunggal. Pelajar diberikan 5 soalan berkaitan bentuk-bentuk huruf Jawi dan perlu memadankan bentuk-bentuk huruf Jawi tersebut dengan nama yang betul. Langkah kedua, 10 minit, guru menerangkan aktiviti dalam kumpulan dan pelajar perlu menyelesaikan tugasan yang diberikan secara berkumpulan. Pelajar ni dibahagikan kepada 6 kumpulan. Dalam setiap kumpulan terdiri daripada 6 orang, seorang ketua dan 5 orang ahli. Setiap pelajar perlu bekerjasama dalam aktiviti berkumpulan ini dan dikehendaki membentuk 6 huruf Jawi Tunggal yang diberikan oleh guru menggunakan bahan yang disediakan seperti tanah liat dan kotak. Pelajar dikehendaki mereka cipta bentuk huruf Jawi itu gunakan tanah liat tersebut. Untuk langkah ketiga pula, selama 5 minit, wakil pelajar perlu menyusun kotak huruf Jawi masing-masing mengikut urutan di hadapan kelas. Fokusnya mengenal pasti susunan huruf-huruf Jawi Tunggal tersebut dengan betul. Yang terakhir, penutup 5 minit, merumuskan isi pelajaran. Seorang pelajar diminta untuk menyebut bentuk-bentuk huruf Jawi tersebut dan diiringi oleh pelajar lain dengan bimbingan guru. Fokusnya penghayatan dan aplikasi pelajar terhadap bentuk-bentuk dan nama huruf-huruf Jawi tersebut. Justifikasi pemilihan EMK. Yang pertama, bahasa. Untuk menguji laras bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi antara satu sama lain serta cara penyampaian kefahaman pelajar terhadap tajuk yang telah dipelajari sebelum ini. Yang kedua, nilai murni, untuk menilai kerjasama antara pelajar dalam kumpulan untuk menghasilkan idea dan pembelajaran lebih santai dan berkesan. Yang ketiga pula, kreatif dan inovasi, untuk menilai penghasilan idea mengikut kreativiti setiap kumpulan masing-masing. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Aina binti Isman akan membentangkan tugasan bagi subjek kaedah pengajar. Okey, di sini telah diberikan satu tugasan iaitu membina rancangan pengajaran harian RPH. Saya telah memilih subjek sains tahun 2 iaitu pembiakan haiwan. Okey, tajuknya adalah pada unit 4 pembiakan haiwan. Murid seramai 36 orang, masa adalah 60 minit. Pemeran berfokus adalah menganalisis, mengelas dan berkomunikasi. Seterusnya, standard kandungan adalah pembiakan dan pembesaran haiwan. Standard pembelajaran menyatakan cara haiwan membiak. Seterusnya,
Pada akhir subtopik ini, murid dapat beberapa objektif. Yang pertama, menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 jenis haiwan membiak secara bertelur dan melahirkan anak. Nombor 2, mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan secara bertelur dan melahirkan anak. Dan nombor 3, menganalisa cara pembiakan haiwan. Okey, seterusnya, bagi kemahiran berfikir, yang saya dapat adalah mengelaskan cara haiwan membiak secara bertelur dan melahirkan anak. IMK, pertama sekali, kreativiti dan inovasi. Yang kedua, teknologi maklumat dan komunikasi. Dan yang ketiga, nilai murni. Okey, bagi nilai murni, murid akan lebih berminat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Yang kedua, menghargai keseimbangan alam semula jadi. Okay, seterusnya, pengetahuan sedia ada murid. Murid dapat mengenal pasti dan mengelaskan cara pembiakan haiwan. Bahan bantu mengajar. Di sini saya menemukan beberapa model haiwan saiz kecil. Papan putih, kertas lukisan dan pen penanda. Okey, bagi kriteria kejayaan, yang pertama sekali murid dapat mengelaskan sekurang-kurangnya 5 jenis haiwan yang membiak secara bertelur dan melahirkan anak. Okey, yang kedua, setiap kumpulan dapat menyelesaikan 2 daripada 3 tugasan tentang cara pembiakan haiwan. Okey, bagi langkah pengajaran, bagi set induksi memakan masa 5 minit. Iaitu, guru boleh membuat kuis tentang jenis haiwan yang membiak secara bertelur dan melahirkan anak. Nombor 2, setiap murid diberikan 2 jenis model haiwan bersaiz kecil. Murid perlu menjawab soalan yang diberikan oleh guru secara rawak. Murid yang menjawab soalan yang diberikan dengan guru akan diberikan hadiah. Langkah 1, selama 20 minit dapat mengenal pasti 5 jenis haiwan yang membiak secara bertelur dan melahirkan anak. Aktiviti PMP, murid diberikan beberapa soalan dan menjelaskan cara pembiakan haiwan dan murid perlu menjawab soalan yang diberikan dengan bimbingan guru. Okey, bagi langkah 2, selama 20 minit dapat mengenal pasti 10 jenis haiwan yang membiak secara bertelur dan melahirkan anak. Aktiviti PMP, murid diberikan beberapa soalan yang mengelaskan cara pembiakan haiwan dan murid perlu menjawab soalan yang diberikan dengan bimbingan guru. Okey, bagi langkah 3, 10 minit dapat menyelesaikan soalan tentang cara pembiakan haiwan. Aktiviti PMP, murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan diberikan 10 jenis soalan yang sama. Setiap kumpulan perlu menjawab soalan yang diberikan dan menampal jawapan pada ruangan yang telah disediakan. Dan murid perlu menyemak soalan bersama bimbingan guru. Penutup makan masa 5 minit, iaitu dapat merumuskan isi pelajaran. Okey, murid menjawab soalan yang diberikan guru secara rawak dan murid dalam setiap kumpulan perlu menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.